peristiwa Isra Mi'raj, tuan-tuan dah dengar setiap tahun cerita yang macam-macam. Tuan-tuan dengar, saya minta angle daripada ayat ni saja, ni pun belum habis lagi. Saya nak tuan-tuan dengar pesan saya, rayuan saya, jangan tinggal solat. Solat adalah ujian keimanan. Tinggal solat, tak solat, meruntuhkan iman kepada Allah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ditimpa dengan musibah, kena kanser, janganlah bersedih, janganlah kemurungan, kerana sedih dan kemurungan tidak akan menyembuhkan penyakit anda, malah menjadi beban di atas dadamu dan menambahkan sakit yang kamu tanggung. Pujuk hati kita tuan-tuan, redha. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna inda zanni 'abdi bi. Allah ni ikut sangkaan hambanya, sangka yang baik-baik pada Allah. Nak sangka apa? Ini ujian daripada Allah. Ada di kalangan kita ditipu oleh kawan-kawan, buat perniagaan ditipu, duit hilang, kematian suami, kematian isteri, kematian anak. Jangan bersedih. Maka nak hilangkan kesedihan itu, balik redha kepada takdir Allah, berdamai dengan takdir Allah, patah balik solat. Solat adalah penyelesaian kepada semua masalah dalam dunia ni. Solat adalah penyelesaian kepada semua masalah jiwa di dalam dada ni. Solat adalah penyelesaian kepada semua masalah yang kita fikirkan, yang kita tak mampu nak selesaikan. Hanya dengan salat Allah boleh pertolongan, turunkan pertolongan. Itu kehebatan Isra Mi'raj. Hadiah paling besar untuk menggembirakan hati Rasulullah yang berada dalam keadaan kesedihan, umat Islam yang berada dalam masalah yang besar. Allah kurniakan salat, dan selepas salat turun, Islam tidak berundur setapak sekalipun, malah terus maju ke hadapan, membina empire dan negara Islam, dan juga akhirnya tersebar ke persekian alam dengan salat. Kalau cek balik surah Al-Mu'minun ayat 2, khashi'un. Siapa orang-orang yang berjaya? Orang-orang yang khashi'un, khusyuk dalam salat. Orang yang khusyuk dalam salat 5 minit, diberi tenaga 5 jam di dalam kelas, di dalam dewan kuliah, dia ada daya fokus yang luar biasa. Tidak akan gagal bagi mereka yang fokus dalam kejayaan. Tidak akan gagal bagi mereka yang fokus dalam perniagaan. Tidak akan gagal bagi mereka orang yang fokus dalam agama. Tidak akan gagal bagi mereka yang khashi'un, khusyuk dalam salat. Tetapi umat Islam lemah pada hari ini kerana dah ditanggalkan satu rantai daripada hati umat Islam, iaitu khusyuk. Kejapkan solat, tengok berapa ramai yang menguap. Allahu Akbar, imam pembaca, dia pun baca Al-Fatihah, Alhamdulillah ya Rabb Ar-Rahmanir Rahim. Menguap. Yang menguap dalam solat tu, lepas bagi salam tak menguap dah. Syaitan punya kerja. Ingat, musuh kepada manusia, adu mubin adalah syaitan. Syaitan tidak mahu manusia khusyuk dalam salat. Itu tak apa yang menguap. Yang lebih hawa daripada menguap ada. Allahu Akbar, Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Apa punya kunyit lah orang macam ni tuan-tuan. Dalam bau jering, petai. Elok-elok lah depan Allah ni, depan Allah. Cuba kau menghadap yang di Pertuan Agung,
Ampun tuanku, beribu-ribu bau kena penampang kalau sedawa. Ampun tuanku. Kita nak jumpa Allah, betulkan minda kita. Dan last, seorang Perdana Menteri, seorang sahabat Nabi memimpin salat subuh berjemaah. Dia adalah Khalifah Amirul Mu'minin bernama Omar Abdul Aziz. Omar ada seorang musuhnya saya lupa namanya. Dia telah merendam pisau belati yang bercangkuk tu, pisau belati, dalam bisa dan racun selama 2 minggu. Pada pagi subuh itu dia melari daripada pintu Masjidil Nabawi daripada sana. Ketika Omar sedang berdiri, ditikamnya Omar. Ada 2 pendapat, 18 kali, 14 kali dicocok. Perut Saidina Omar terburai, dan kemudiannya Omar rebah. Dan pada pagi yang berdarah itu, hampir 14 orang telah dibunuh oleh Yahudi tersebut. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, Yahudi itu telah dikepung, dikelar lehernya sendiri. Seorang tabib yang ganti Saidina Omar solat ketika itu menjadi imam adalah Saidina Osman. Osman cepatkan habis. Bila habis dia semayang, terus rawat Saidina Omar yang menekan perutnya dengan tangan yang terburai. Seorang tabib telah memberi susu kepada Saidina Omar. Susu itu keluar warna putih bercampur darah di bahagian perut Saidina Omar. Omar pengsan. Tiba-tiba Umar tersedar. Dia panggil anaknya, kau ambil air. Ayah, nak buat apa air lagi ayah? Tadi dah bagi susu keluar ayah. Aku nak air bukan untuk diminum. Aku ingin berwuduk kerana aku belum selesai solat tadi. Saidina Umar dengan penuh kesusahpayahan mengambil wuduk dalam keadaan berdarah. Dia terus melakukan solat. Akhirnya sebelum dia meninggal dunia, banyaklah pesan dia, tapi antara pesan dia sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal solat. Pesan dekat anak kita, jangan tinggal solat. Cukup tuan-tuan.